Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke program E-Belajar Kimia Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Bersama saya, guru anda, Cikgu Azlina binti Awang dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. Pada tajuk kali ini, kita akan belajar bab 5, tingkatan 5, Kimia Konsumer dan Industri pada standard pembelajaran 5.2, bahan pencuci. Dalam video bahagian 1 ni, saya akan menerangkan tentang sabun dan saya akan sambung dalam video bahagian 2 untuk deterjen. So, kita tengok first apakah yang dimaksudkan dengan sabun. Sabun ialah garam kalium atau natrium bagi asid lemak. Garam kalium atau natrium sahaja, ya. Okey, sabun terhasil daripada tindak balas peneutralan antara asid lemak dengan alkali. So, kita dah lihat sebelum ni, antara asid lemak yang kita telah pun pelajari ialah asid palmitik, asid laurik, asid olik, asid linolik. Dengan alkali kita ialah natrium hidroksida, larutan natrium hidroksida atau larutan kalium hidroksida sahaja. Ya. Okay. So, ini ialah satu contoh diberi di sini. Ini ialah asid palmitik. Kalau kita tengok CH2 dia ada 14. 14 campur 1, 15. 16 karbon. So, ini ialah asid palmitik. Apabila ditindak balaskan dengan alkali, larutan natrium hidroksida, menghasilkan sabun di sini ialah palmitat ni. Natrium palmitat nama sabunnya. Natrium palmitat dan membebaskan satu molekul air. Okey. Asid lemak untuk membuat sabun ialah bahan semula jadi. Yang mana asid palmitik ni diperolehi daripada minyak kelapa sawit. Jadi sabun ni kita buat daripada minyak, iaitu minyak kelapa sawit, boleh minyak zaitun, minyak argan, minyak jagung, minyak bunga matahari, daripada minyak sayuran. Okey, ni ada dua contoh sabun di sini. Kalau kita perhatikan, tadi sabun ialah garam natrium atau kalium. Natrium kalium ni dapat daripada alkalinya natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Okey, ini ialah asid lemaknya. Ni asid lemak, asid laurik. Okey, ini ialah asid palmitik. Jadi sabun yang kita dapat ialah sabun natrium laurat dan ni ialah natrium palmitat. Okey, sumber kalau kita lihat sini minyak kelapa, minyak sawit. Okey, kita tengok satu contoh sabun ya. Ini ialah formula struktur bagi natrium palmitat. Mana kita tahu ni natrium palmitat sebab ni ada natrium sini. Okey, kemudian ada 16 karbon semuanya. So ini ialah datang daripada asid palmitik, asid lemaknya. Dan jadi sabun ni ialah natrium palmitat. Okey, sabun ni apabila dilarutkan dalam air, sabun akan mengion. Natrium ni akan jadi ion positif lah, cation. Okey, dan bahagian ni akan jadi ion negatif. COO minus ini, ion negatif. So, ini ialah anion. So, anion bagi sabun ni boleh dibahagikan pada dua bahagian. Kalau kita lihat diagram bawah ni, bahagian hidrokarbon yang berantai panjang ni, ini ialah bahagian hidrofobik. Bahagian hidrofobik ni larut dalam grease atau minyak. Tak larut dalam air. Fobia kepada air. Hidrofobik. Okey. Bahagian hidrokarbon ni yang berantai panjang. Dan bahagian yang depan ni, bahagian ni. Ini dipanggil bahagian hidrofilik. Maksudnya, bahagian yang larut dalam air. Ada feeling kepada air. Hidrofilik. Bahagian yang larut dalam air. Okey. Anion sabun boleh dibahagi pada dua bahagian. Bentuk dua bahagian iaitu bahagian hidrofobik dan bahagian hidrofilik. Okey. Hidrofobik yang panjang ni.
hidrofilik yang ni, COO. Okay, kita lihat proses penyediaan sabun, minyak dan lemak ialah ester yang terbentuk daripada glycerol dan asid lemak. Sabun boleh dihasilkan dengan memanaskan minyak atau lemak bersama-sama dengan alkali. Alkali yang boleh digunakan ialah natrium hidroksida atau kalium hidroksida saja. Dan molekul minyak atau lemak kemudian diuraikan atau dihidrolisiskan membentuk glycerol dan asid lemak. Dan proses ni disebut saponifikasi. Ni nama proses penghasilan sabun ni ialah saponifikasi. Iaitu proses hidrolisis ester, hidrolisis lemak. Sekarang kita tengok tindak balas saponifikasi. Kita ada minyak atau lemak. Ni satu molekul minyak atau lemak ni yang panjang ni. Tindak balaskan dengan alkali. Kita boleh guna natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Okay, kemudian apa yang berlaku ialah molekul lemak atau minyak ni akan putus sini. Okay. Ni menghasilkan macam ni. OH ni datang daripada hidroksida ni, alkali, OH. So, ini dipanggil glycerol. Dalam glycerol ni ada 3 atom karbon. 1, 2, 3. 3 atom karbon dan 3 kumpulan hidroksil. Manakala bahagian yang ni akan membentuk satu lagi, ni sabun. Dapat 3 ni. 3 molekul sabun. Glycerol 1 je, tapi 3 sabun. Okay. Dan natrium ni masuk. Sambung. Okey, dapat ke sini. Okey. Soal tu ialah boleh ubah bergantung pada jenis asid lemak kita lah. Asid palmitik, asid laurik, asid olik, linolik. Okey. Okey, kita lihat tindakan pencucian sabun. First, kenapa sebenarnya tujuan kita menggunakan sabun dalam pencucian? Kerana fungsi sabun ialah untuk mengurangkan ketegangan permukaan air. Okay. So, bila sabun ni dimasukkan dalam air, sabun akan mengayon, menghasilkan ion positif dan ion negatif lah. Ion positif ialah ion kalium atau ion natrium. Dan yang bahagian satu lagi, anion sabun tu yang ada bahagian hidrofobik dan hidrofilik. Bahagian hidrofilik, kita tahu tadi, larut dalam air. Manakala bahagian hidrofobik, larut dalam gris atau minyak. Okey, seterusnya bila kita membasuh baju, kita kocakkan air, menyebabkan gris tertanggal dari permukaan kain. Dan bahagian hidrofilik sabun mengelilingi gris. Ni hidrofilik. Sabun mengelilingi gris dan gris terapung di permukaan kain. Seterusnya gris berpecah pada titisan kecil dan titisan kecil itu terampai di dalam kain, dalam air membentuk emulsi. Okey. Ini ialah perbandingan keberkesanan tindakan pencucian sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen dua-dua berkesan dalam air lembut. Sabun kurang berkesan dalam air liat. Deterjen lebih berkesan. Sabun membentuk kekat dalam air liat. Deterjen tidak membentuk kekat. Okey. Jika dibandingkan keberkesanan sabun dan deterjen dalam air berasid, sabun tidak berkesan, manakala deterjen berkesan dalam air berasid. Kenapa sabun tak berkesan? Kerana sabun akan membentuk asid organik yang tidak larut. Bersama asid organik ni. Manakala deterjen membentuk asid organik yang larut. Okey. Okey, so itu saja dalam video 5.2 bab 5. InsyaAllah akan disambung dalam video seterusnya untuk subtopik 5.3. Terima kasih.